2 hari lalu genaplah 8 tahun peperangan saudara di Syria yang sehingga kini telah meragut ratusan ribu nyawa, kebanyakan orang awam yang tidak berdosa. Tiada siapa menyangka apa yang bermula sebagai bantahan aman terhadap pentadbiran Presiden Bashar al-Assad pada 15 Mac 2011 akan menjadi satu konflik berdarah berpanjangan. Suntikan Arab Spring di Mesir dan Tunisia membuatkan rakyat Syria berani turun ke jalanan menuntut hak mereka sekaligus cuba menggulingkan rejim Bashir. Laporan Nadia Mohsin. Kebangkitan rakyat Syria yang turun ke jalanan secara aman bagi mendesak Presiden Bashar al-Assad meletak jawatan bertukar menjadi peperangan berskala besar yang terburuk pada abad ini. Sehingga Disember tahun lalu, lebih 360,000 orang dilaporkan terkorban. Hampir 200,000 dilaporkan hilang dan dipercayai meninggal dunia. Lebih 13 juta yang lain berstatus pelarian. Campur tangan negara kuasa besar menjadikan situasi di Syria bertambah kompleks dengan Rusia dan Iran menyatakan sokongan kepada kerajaan Bashar al-Assad. Sementara Turki, Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah dan Arab di pihak pemberontak. Kurang-kurang 10 negara asing daripada Barat iaitu seperti Amerika dan juga Rusia. Jadi ini membuatkan keadaan mencari titik pertemuan untuk penyelesaian sangat sukar. Oleh kerana itu, beberapa percubaan semenjak 5 tahun lalu telah dibuat untuk menyelesaikan di meja perundingan tapi tidak mendatangkan hasil walaupun melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dianggarkan sekitar 4,000 kanak-kanak Syria dilahirkan di tengah pergolakan tersebut. Mereka dinafikan hak dan hanya mengenal erti kehidupan dari perspektif peperangan dan keganasan. 2018 merupakan tahun yang terburuk dalam lipatan sejarah konflik di Syria sejak ianya tercetus pada tahun 2011. Berdasarkan statistik, terdapat 1,106 kanak-kanak dilaporkan maut dan daripada jumlah itu lebih 400 kanak-kanak maut akibat insiden pengeboman yang berlaku di daerah konflik. Dianggarkan 5.5 juta kanak-kanak Syria kini berstatus pelarian dan memerlukan bantuan kemanusiaan segera. 8 tahun lalu, Pertubuhan Bukan Kerajaan Syria Care memulakan misi pertama mereka bagi membantu rakyat Syria yang menderita akibat krisis kemanusiaan terburuk abad ini. Perlu diingat kalau kita merujuk kepada sejarah konflik di Syria, pada suatu ketika di zaman kemuncak revolusi itu pada sekitar 2014 dan 2015, terdapat lebih 105 kumpulan. Maknanya mereka akan memusuh satu sama lain. Kita sebagai contoh, di sana ada Free Syrian Army yang disokong oleh Turki. Kita ada HTS Hayat Tahrir Al-Syam, iaitu rangkaian kumpulan Al-Qaeda. Kita juga ada Daesh di sana dan kita ada pelbagai jenis kumpulan, dan kalau dilihat pada masa sekarang, semua mereka ni ditempatkan di satu tempat di Idlib. Ada 60,000 pelarian yang terkandas di sana dan usaha untuk menghantar bantuan itu hampir mustahil dilakukan kerana Jordan menutup sempadan. Syria enggan membenarkan agensi bantuan memasukinya. Itu senario yang berlaku di kawasan yang seandainya masih dikuasai oleh kumpulan penentang secara sepenuhnya dan juga Syria. Jordan sampai kesudah tidak akan memberi sebarang kebenaran untuk memasuki atau menggunakan wilayahnya. Terdapat satu kisah yang kalau kita di sempadan Jordan ni, ada NGO yang terpaksa menggunakan kren untuk mencampak bantuan, melepasi sempadan. Berdasarkan situasi semasa, tidak ada tanda-tanda bahawa krisis di Syria akan berakhir dalam masa terdekat. 9 rundingan damai yang diadakan sebelum ini menemui jalan buntu. Setelah 8 tahun, kerajaan Assad dapat menguasai semula 90% dari wilayah di Syria. Kekalahan Daesh di Syria bukanlah titik akhir kepada krisis ini. Negara-negara yang menjadi tempat berlindung pelarian Syria mula bersuara untuk mereka ini dibenarkan pulang dan kembali membangunkan Syria. Tempoh 6 tahun diperlukan untuk membersihkan runtuhan dari timur Aleppo sehingga ke bandar pelancongan Palmyra. Membina semula Syria dianggarkan akan menelan belanja sehingga 250 bilion dolar Amerika. Namun begitu, tidak ada harga yang dapat membayar gangguan emosi rakyat Syria yang menyaksikan sendiri kerakusan seorang pemimpin bernama Bashar al-Assad. Nadia Mohsin melaporkan.